rasa satu perasaan risau tu adalah sesuatu yang sepatutnya semua orang rasa. Ia adalah bagus. Ia adalah bagus sebab dengan risau tu menjadikan kita lebih berhati-hati. Dan kita Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Jalan Lihat Dengar. Hari ni nak pergi klinik sekejap sebab nak bawa budak ni. Dia punya kulit dia tak tahulah bed bugs ke, ada nyamuk ke apa ke, tapi dah seminggu lebih dah kulit dia ada problem sikit. So kebetulan ada klinik buka lagi, tak jauh pun, dalam 2 km je. Nak pergi check dengan doktor lah. So at the same time, kalau boleh, kalau doktor tu boleh interview sekejap, nak tanya dia cara untuk lindungi anak kita dari ancaman COVID ni lah, infection COVID ni. Sebab since Monday pun dah nak buka balik, several businesses nak buka balik. Lepas tu daycare pun nak dibuka. Wife aku baru hilang kerja hari Isnin hari tu. So kita orang dah pull anak kita orang dari daycare. Tapi untuk parents lain mesti ada concern. There's this case in Japan, ada 8 orang, aku baca 8 orang bayi kena positif COVID sebab salah seorang daripada pengasuh dia orang ada infected. Jadi kalau yang tak ada pilihan kena hantar daycare juga tu, mungkin ada jawapan, at least cara nak minimize. Kalau boleh jangan hantar lah. Kalau kita orang pun dah since dah keluar dari daycare tu, tak ada pilihan. So mungkin kalau aku kena masuk office, wife aku lah kena jaga. So tapi kalau yang kena hantar juga, kita tengok, tanya doktor cara-cara yang terbaik untuk pastikan anak kita selamat lah daripada virus ni. Ready to go, Eddie? Let's go! Come. So off we go, 2 steps. 1, 2, 3. Good boy. Let's go. So good. Mama tak puas. Here we are. Klinik Maha and Rao. Let's go. So tadi baru tanya reception, and they said klinik ni memang buka the entire PKP, but it's been slow. You can see now, sekarang pun kosong. Dan kerja dari rumah semua tak pergi klinik. Okay, so we're back. Yang doktor tadi dia tak boleh nak bagi komen sebab dia locum. Kira bukan praktis dia lah, as in dia gantikan, dia masuk, dia kira macam kerja part time lah. Dia tolong jaga, dia tolong handle klinik tu, sementara doktor yang run practice tu dia cuti lah, rehat. So datang esok to ask the doctor who runs the practice. Maybe we can get an interview out of him, ataupun kita cuba pergi dapatkan doktor lain lah. Tengoklah macam mana.
minyak RM1.2 lagi. So ramailah. Penuh. Busy. We have a frontliner. Hei, tak puasa. Okay, sekarang kita sejam setengah lagi sebelum berbuka. I've managed to dapatkan dua doktor dari klinik dekat dengan rumah kita, nama dia klinik Dr. Nurul. They've agreed untuk share tips dan pandangan mereka terhadap PKP yang akan dilonggarkan mulai hari Isnin ni. Jadi kita tengok apa yang mereka kata lah. Pendapat, saya nak tanya pendapat Dr. Nurullah tentang pembukaan semula sektor ekonomi ini. Dan most likely negara akan sibuk balik hari Isnin ni, esok. Jadi ada orang yang cakap, ada orang yang takut, ramai yang rasa takut untuk, walaupun ada excited nak pergi office, ramai juga yang takut. Yang naik LRT semua pun, because the LRT lines, the train lines, they span over macam sampai 100 km. Apa Dr. Nurul rasa pasal PKP bersyarat ni, semua orang boleh keluar balik? Perintah Kawalan Bersyarat, ya, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKP lah kan short form ni, bermula 4 Mei. Jadi kita rasa satu perasaan risau tu adalah sesuatu yang sepatutnya semua orang rasa. Ia adalah bagus. Ia adalah bagus sebab dengan risau tu menjadikan kita lebih berhati-hati. Dan kita juga memahami keadaan negara sekarang, keperluan untuk menjana ekonomi. Jadi sebenarnya kerajaan terpaksa mencari balance, mencari keseimbangan antara keadaan kesihatan akibat pandemik COVID-19 dan juga keperluan untuk menjana semula ekonomi negara. Banyak pendapat, ya, masing-masing ada pendapat masing-masing, tetapi apa yang telah disarankan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri, dan juga yang sudah pun berbincang dengan pelbagai pihak dan pelbagai kementerian. Jadi pada pendapat saya perlu risau, tetapi ambil langkah yang berhati-hati. Kita ikut apa SOP yang telah pihak kerajaan tentukan. Penyedia perkhidmatan perlu tetapkan syarat yang ketat, perlu menguatkuasakan apa syarat-syaratnya. Jadi kalau semua orang bekerjasama dengan baik, mungkin kita boleh capai satu langkah yang selamat untuk semua pihak. Tetapi kerisauan tu perlu ada. Jadi kenapa perlu risau? Sebab kita masih belum menang. Ya, kita masih belum. Kes pun masih lagi sekarang naik 3 angka. Ya, kita ada kes import, ada kes tempatan. Tetapi kita bimbang sebab COVID-19 kita tahu virus ni sangat cepat merebak. Ya, sebab itu kita belum lagi menang. Perlu berhati-hati, perlu ada rasa risau. Saya tak menyalahkan sesiapa yang terlalu risau. Cuma kita perlu seimbangkan, ya. Kalau nak bandingkan dengan virus sebelum ni, macam Nipah, dengan mana duduknya COVID-19? Kita cuba bandingkan dengan sesama keluarga. Coronaviride ni adalah MERS-CoV dalam sekitar tahun 2005, saya awal-awal tahun 2000, dan juga sebelum tu adalah SARS, ya. SARS yang di Hong Kong tersebut. Okey, dari segi virus corona yang sama, tetapi dia ada subspesies yang berbeza lah, ya. Tapi masih bawah family yang sama. COVID-19 punya virus ni dia terlalu cepat merebak. That's why kita akan tengok terlalu banyak kes, ya. Terlalu banyak kes. Sesetengah negara dah stabil, tetapi negara lain tengah peak. US contohnya, kes sudah pun mencecah 1 juta. Dan zaman sekarang kan semua orang, kita boleh ke mana-mana dengan mudah berbanding dengan 10 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas. Semua orang boleh travel dengan mudah sebelum yang semua orang mengambil langkah berjaga-jaga. Tidak semua negara ambil langkah lockdown secepat negara Malaysia. Kita beruntung kita buat PKP agak awal, ya.
dan disebabkan satu lagi memang virus COVID itu memang lebih ganas, dan sekarang pun dah ditentukan ada mutasi yang menjadi penyakit tu, virus tu dia punya virulence, dia maksudnya dia punya kebolehan dia untuk menjadi satu penyakit ganas tu lebih teruk lah. Jadi doktor rasa timeline kita ni sampai betul-betul boleh dibasmi COVID-19 ni bila kan? Kalau boleh diberi timeline. Allahu Akbar, wallahualam, saya memang tak dapat nak jawab, tapi saya rasa kita memang kena ambil masa yang lama. Mungkin 6 bulan, kita tak sampai nak kata kes zero tu, tak ada siapa yang boleh bagi jaminan. Hanya dengan semua orang mengambil langkah masing-masing lah. Semua orang ada role, ada peranan masing-masing untuk menghentikan penularan wabak ini. Kat Jepun hari Rabu hari tu 8 orang bayi dan toddlers dan kanak-kanak kena infect sebab staff dekat daycare tu, Tokyo Care Center, ada COVID-19. Jadi pesanan Dr. Nurul pada ibu bapa lah, macam mana agaknya kalau yang kita faham ada yang kena kerja, betul, ada sekali dua-dua. Sarana yang diberikan tu is ideal, tapi sama ada dia praktikal untuk dilakukan atau tidak adalah susah untuk kita katakan, ya. Sebagaimana contoh saranan yang dikatakan oleh pihak oleh Perdana Menteri Tan Sri Yassin, ibu bapa ambil giliran. Tapi adakah itu praktikal, kita tak pasti. Sebab itu pun budi bicara majikan. Jika ada boleh memberi kelonggaran, seorang kerja dari rumah, seorang keluar ke office, esoknya yang itu tidak mengapa. Alhamdulillah kalau ada yang macam tu, jadi salah seorang ibu atau bapa boleh menjaga anak-anak di rumah. Tetapi adakah ia praktikal? Di mana kalau satu sektor tu, contoh kedua-dua ibu bapa adalah doktor ke, sektor-sektor yang kritikal, yang essential kan. Jadi anak-anak ni bagaimana? Ataupun ada juga sektor-sektor yang essential yang lain, yang frontline yang lain juga. Jadi kalau dapat macam tu, alhamdulillah, dapat majikan yang memahami, majikan yang boleh bagi kelonggaran. Tak apa, I faham husband ni macam ni, you macam ni, so macam ni jadual dia. So pihak sana, kedua-dua belah pihak majikan kena bersetujulah dengan orang kata aturan tu kan. Jadi susah pula kalau tak bersetuju. Jadi kalau bersetuju, alhamdulillah. Jadi bagi ibu bapa yang tiada pilihan, memang juga dibenarkan SOP tadika, taska mula beroperasi, nursery mula beroperasi. Dan apa yang berlaku di Tokyo tu adalah sangat malang sekali. Kita tidak mahu perkara yang sama terjadi di negara kita. Jadi kita ikut semua standard SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan dan juga spesifik kepada setiap sektor lah, dan khususnya di penjagaan kanak-kanak yang di taska. Guru, pengusaha, kaki tangan perlu memastikan mereka bebas daripada COVID-19. Jujurlah pada diri sendiri, itu saya mohon, ya. Kami sebagai frontliner, bukan kata doktor-doktor saja, ramai lagi frontliner yang lain, orang di bank, polis, PDRM, semua ramai frontliner yang lain. Kita hanya minta mereka jujur, jujur maksudnya jika tahu sudah ada simptom. Jadi itu tidak boleh membolehkan mereka untuk hantar anak-anak ke taska. Kita memang tidak semestinya lah COVID-19. Tetapi kita tidak tahu. Sekarang ni banyak kes-kes sporadik lah. Kes-kes yang berlaku tanpa ada kaitan, tanpa ada kaitan dengan kes sebelumnya atau indeks kes yang lain. Jadi perlu untuk kita semua jujur. Jujur. Jadi pengusaha, kaki tangan, guru-guru buat pastikan keadaan memang sihat. Kemudian kena ada kalau siapa-siapa pun yang pernah pergi mana-mana hospital, kebetulan tengah time-time COVID ni, pergi ke hospital ke klinik ke, ada borang perisytiharan kesihatan yang perlu diisi oleh ibu bapa, pengusaha, guru-guru, kaki tangan untuk kanak-kanak yang dia standard, sebenarnya agak standard, boleh design sendiri ataupun boleh cari dalam dokumen yang telah PDF dokumen yang mungkin ada orang muat turun dalam website, dalam online, borang akuan perisytiharan kesihatan. Ada demam ke tidak, ada batuk ke, sesama ke, demam, batuk, sakit tekak, sesak nafas, Kemudian adakah disahkan COVID ke tidak, ada tak kontak dengan COVID positif, adakah sejarah perjalanan ke luar negara dalam masa 14 hari yang lepas. Yang itu, dan adakah diberi arahan untuk kuarantin.
Jadi kalau ada, maksudnya belum boleh lah nak hantar anak kan. Macam banyak prosedur je. Doktor rasa semua pengasuh semua apa yang buat ke? Itu first I cakap idea, tetapi adakah dia praktikal. Jadi perkara ni sebenarnya penting. Jadi kita sarankan ikut, tetapi saya akui tak semua akan mampu untuk, pada awal-awal ni semua akan nampak kucar kacir. Tetapi kalau tak cuba untuk perbaiki, menambah baik, kita tidak tahu. Jadi kalau boleh cuba dulu. Cuba dulu, maksudnya cuba dulu tu dalam erti kata kenalah buat sungguh-sungguh lah. Sebab kita kena jujur. Sebagai pengusaha taska, kita kena jujur. Sebagai ibu bapa, kita kena jujur. Okey? Sebab semua orang pun dalam keadaan takut. Siapa tak takut? Siapa tak takut? Semua orang pun dalam keadaan takut. Saya akui tu. Jadi borang-borang tu nampak macam senang je. Okey, isi borang. Tapi itu tanggungjawab pengusaha lah. Pengusaha kena sediakan. Itu bukan ibu bapa, pengusaha yang kena sediakan. Okey, declaration. Dan pengusaha kena pastikan malam, maksudnya hari ni lah, sebelum esok membuka taska, dah disinfeksi dah dijalankan. Proses pembasmian kuman sudah dijalankan. Okey, dan dah setkan social distancing tu lah, jarak 1 meter. Kat mana di meja sudut belajarannya begini, kerusi dah susun atur, di sudut makannya dah susun atur. Tetapi kita perlu ingat yang datang ni bukannya orang dewasa, yang datang ni kanak-kanak. Allahu Akbar. Mereka ni playful, ada yang bayi masih kecil, ada kanak-kanak yang 2-3 tahun yang mungkin belum boleh terima arahan dengan baik. Yang mana yang dah besar tu insya-Allah, yang mana yang besar tu perlu kita didik, kita ajar. Okey. Saya kalau bercakap tentang SOP tu, saya rasa semua orang boleh rujuk apa yang pihak KKN ataupun Majlis Keselamatan Negara dah tentukan. But how secure is the SOP? Contohnya kalau disinfect all the surfaces sebelum buka taska tu, semua benda dah kena disinfect. Berapa lama tahan sebelum kena is it really secure, but for how long? Berapa lama sebelum kena disinfect lagi? Okey. Kita sarankan 2 kali sehari. 2 kali sehari. Okey, so you tengok tempoh masa yang you buka lah, katakan 8 pagi 8 malam, 7 pagi 7 malam. So that is 12 hours, right? 6 hours. Tetapi erti kat dalam yang penting, apabila tiada yang tidak sihat datang, kebarangkaliannya rendah lah untuk terjangkit, betul. Maksudnya kalau baby semua alhamdulillah sihat, kaki tangan semua sihat, tiada orang yang membawa COVID-19 masuk ke dalam premis taska. Secara teorinya lah, okey. Tapi kita mengambil langkah berhati-hati. Jadi kurang-kurang 2 kali kena sanitize, kena bersihkan, kena bersih. Tapi daycare operator kena, saya rasa kali ni kena lagi tegas lah, sebab sebelum ni ada je mak bapak. Perlu tegas. Memang sebenarnya kata daycare, kami di klinik pun sebabnya kena tegas kita, sebab kita terpaksa saring di hadapan pintu masuk. Next tomorrow, the day, hari yang perlu, yang penting, saringan di pintu masuk kena scan. Bukan untuk kanak-kanak atau ibu bapa, pekerja pun kita kena semak. Wujudkan buku. Memang saya rasa pengusaha yang banyak berkorban. Satu, kena keluarkan modal untuk hand sanitizer, peralatan nak kuman semua tu, memang terpaksa keluarkan lebih sikit modal. Kena buat buku log, kena sediakan borang yang saya katakan tadi, perisytiharan kesihatan. Buat buku log, setiap nama kaki tangan cikgu, setiap nama pelajar dan ibu bapa yang datang. Okey, ambil nama. Yang disarankan dalam SOP tu sebelum masuk, semasa dari dalam tempoh dalam taska dan sebelum balik. Perlu check, jadikan satu rekod, jadi senang. Oh, hari ni anak A sekian, suhunya sekian begini. Nanti pukul 2 petang suhunya sekian. Jadi bila ada rekod tu senang nak pantau. Okey, kalau nampak macam makin naik, mungkin dah tengah kena hati-hatilah, kena warningkan ibu bapa. So masa tengah jaga tu pun kena buat berapa hourly? Tak perlu hourly, just dalam sekali macam tu. Lepas tu pengusaha kena vigilant, ataupun cikgu-cikgu lah. Pengusaha mungkin tak ada, mungkin cikgu-cikgu kaki tangan kena lebih, orang kata observant, lebih memerhati. Nampak mana yang batuk, yang tak sihat. Kadang-kadang yelah, kita tak tahu tiba-tiba batuk semua dah start simptom.
perlu letak dalam isolation room. Setiap taska dia ada isolation room, perlu isolate, ambil tindakan macam tu. Kemudian saya cakap sekali lagi, ni kanak-kanak, it's not adult, it's not dewasa, kena kreatif. Jika anda lihat ada keluar dalam berita di China, mereka pakaikan apa yang macam traditional punya topi tu, yang ada tali macam ada kayu, bukan kayu lah, kertas lah, ringan je, untuk memastikan jarak mereka 1 meter daripada kawan di sebelah. It's a good idea. Mungkin boleh cikgu buat bahasa tu bulatan yang besar dengan diameter 1 meter. Kita kena jadikan kreatif lah, bagi reward. Kalau tak keluar, cikgu bagi reward. Jangan semua kena duduk dalam bulatan masing-masing, jaga bulatan masing-masing. Contoh, sebab kita nak pastikan kanak-kanak ni duduk. Jadi aktiviti permainan, tengok macam mana. Aktiviti permainan yang menggunakan banyak barang-barang ni mungkin tak sesuai nak berkongsi, macam golongso-golongso tu. Kena hati-hati, kena lihat apa yang sesuai, apa yang benda kita nak kurangkan kontak, nak kurangkan pegang-pegang surface yang mungkin boleh menyebabkan jangkitan berlaku. So isn't it risky for now to mencari balance tu? Saya tak patutkan bapa ambil risiko tu. Pada saya, ialah mana yang boleh usahakan, mana yang boleh berbincang dengan majikan, boleh take turn, itu yang lebih baik. Jika anda terlalu risau, jadi anda kena fikirlah apa alternatif yang lain. Sebab saya rasa risiko tu sentiasa ada. Saya tak boleh nafi, saya tak boleh bagi satu ni. Cuma apa yang boleh saya tegaskan, semua orang kena ambil peranan masing-masing. Hand sanitizer bawa ke mana-mana, cuci tangan lebih kerap. Anak-anak perlu diajar berdisiplin. Mana yang dah besar 4-5 tahun yang boleh diajar untuk berdisiplin, untuk follow cara-cara pembersihan diri, menjarakkan diri, social distancing, semua tu kena, yang standard, yang setakat, yang mana yang KKM mengatakan tu, semua kita kena ikut lah. Alright? Jadi untuk parents yang dengan anak-anak kecil, toddlers, rasanya apa yang boleh kita boleh terapkan, apa yang kita nak cakap pada toddlers ni? Jadi kita kena berpesan pada anak-anak yang toddlers ni, yang mana yang dah boleh faham kan, maksudnya pergi sekolah, walaupun jumpa kawan, tak boleh salam, tak boleh pegang-pegang, tak boleh tepuk-tepuk, bermain bersentuhan, boleh berada bersama-sama, beraktiviti sama-sama. Kena explain kalau ada virus. Kita boleh sebut dah perkara ni, ada jangkitan, kita tak mahu jangkitan terkena dia, dan kita tak mahu nanti akan merebak ke orang lain. Ibu bapa juga sama juga, daripada tempat kerja pun sama juga, kena amalkan social distancing, hand sanitizer, cuci tangan, dapat cuci tangan. Sebab kita pun tak nak virus daripada tempat kerja bawa balik ke dalam keluarga kita. Babies pula, apa yang pengasuh kena tahu, dan apa agaknya parents boleh nasihatkan kalau untuk cara untuk kalau parents kena hantar baby ke daycare, apa yang pengasuh tu boleh lakukan? So baby, yang bagus depend lah pada umur berapa kan. Ada baby tu tak berapa bergerak, so easy lah nak tetapkan. Bukan saya tak rasa ada crib, ada katil ke, mungkin ada space tempat-tempat yang mana orang letakkan tu, pastikan jarak 1 meter. Okey, pastikan selepas sentuh satu baby, mungkin cuci tangan dahulu sebelum sentuh seorang baby yang lain. Yang itu yang boleh kita terapkan lah. Kemudian pastikan juga kanak-kanak yang lain tak masuk sini, kena asingkan lah, kena betul-betul buat pengasingan supaya kita tak nak yang crowded, tak nak tercampur. Kadang ada juga yang mana-mana yang rajin nak main dengan baby-baby yang lebih kecil kan, anak-anak yang suka nak main dengan baby. Betul. So mungkin kena asingkan lah, buat satu bilik khusus, sebab kita tahu baby tergolong pada golongan yang berisiko untuk COVID-19 kan. Kalau dibandingkan dengan adults, berapa kali risiko baby ni lagi? Susah untuk saya bagi berapa percentage, but definitely lah, definitely memang lebih more risk sebab immune system mereka masih lemah, masih belum kuat baby so yang itu jadi perlulah kita pay extra attention. Kalau dapat jaga sendiri, mungkin dapat jaga sendiri lebih bagus, I would say that
perlu ada banyak pengorbanan ni, perlu daripada semua pihak. Ya, ada ibu bapa yang sanggup berkorban, ada ibu bapa yang mungkin sanggup tak apa ambil cuti tanpa gaji, ada ibu bapa itu saya rasa masing-masing. Saya tidak memberi saranan ini, tetapi itu adalah masing-masing. Jika anda rasa itu satu keperluan untuk menjaga kesejahteraan kesihatan anak-anak, saya tak pasti adakah itu yang terbaik untuk anda, tetapi kadang-kadang kita lebih mengetahui diri kita. Terserah kita. In the end of the day, saya akan cakap bertawakallah pada Allah, berserahlah pada Allah. Saya dah melakukan terbaik, saya harap pihak Taskabur melakukan terbaik, saya serahkan sepenuhnya. InsyaAllah Allah jaga kita, Allah jaga anak-anak kita. I would say that, ya. Tapi yes, risau itu perlu supaya kita tak rasa ambil mudah. Jangan ambil mudah, jangan kita cuai, jangan kita lalai, ya. Sebab jangan kita rasa tak apalah, sikit-sikit je lah, ala kadar je lah, tak boleh. Kita kena sangat berdisiplin. Ibu bapa, pengusaha, guru-guru dan kaki tangan, semua kena berdisiplin. Okay, so which brings me to my next question. Salah dalam dah lepas minggu ke, lepas 3-4 hari ke, tiba-tiba anak tu develop, alamak, temperature macam panas pula. Pergi klinik ke pergi hospital? Okey, boleh ke klinik terlebih dahulu. Sama juga di klinik pun kami akan lakukan saringan kesihatan, ya, saringan kesihatan. Jadi kita akan bagi consultation, kita akan tanyalah soalan-soalan semua, ya. Namun jika ada simptom yang lebih pada ialah respiratory symptom lah, simptom-simptom berkaitan dengan pernafasan, kita akan advise untuk ke hospital. Sebab di klinik perlu diingatkan, tidak semua klinik ada test untuk COVID-19. Kebanyakan tidak ada. Okay, untuk mak bapak, bukan setakat daycare saja, mak bapak yang pergi semula bekerja ni, they face the risk as well. Ya, betul. Jadi apa yang patut diorang lakukan? Apa langkah keselamatan yang boleh diorang ambil masa diorang bekerja dekat office? Okey, masa bekerja standard SOP yang 9 garis panduan yang KKM tu nyatakan, kita ikutlah. Penjarakan sosial, sebagai contoh hand sanitizing, cuci tangan semua, ya. Pakai mask wajib, pakai mask. Di taskar tadi maaf saya pun tak sebut, ya. Kaki tangan pun kena pakai mask, tolong pakai mask. Saya rasa sekarang kita keluar lah, kadang saya keluar beli barang, saya nampak masih lagi ada orang tak pakai mask. Tolonglah tunaikan tanggungjawab anda sebagai seorang insan, sebagai seorang rakyat Malaysia untuk pakai mask. Lindungi diri anda, lindungi orang lain. Kita sekarang ni dah okeylah, dah tak stay at home sebab kena keluar bekerja, tapi kena stay safe lah, kena pastikan selamat. Makan mungkin bawa sendiri, tak perlu keluar, contoh, jadi kita nak kurangkan pergi ke tempat yang mungkin mendedahkan kita kepada risiko yang lebih tinggi, kan? Ataupun boleh order secara online, atau macam perkhidmatan lah seperti Foodpanda ke GrabFood, kan boleh order secara online. Okey, dan juga pastikan sihatlah. Jika ada colleague yang tak sihat, sepatutnya jujur dengan diri sendiri. Seperti saya cakap, yang tak sihat tu sepatutnya kena bagi tahu, bos saya kena excuse diri saya, bos saya dah start demam, ada batuk ni. Jadi sama juga dengan diri kita, kita ada simptom, kita kena inform, kita kena excuse diri kita, kita kena cepat-cepat balik lah. Jadi kalau kita duduk kat office, kita kena minimizekan kita punya pergerakan. Contoh macam kesini ke sana, kurangkan sepaling banyak. Pergerakan tu depend apa type of job. Kalau betul kena tak? masuk meeting semua, masuk meeting tu saya rasa tak ada masalah. Cuma meeting ya satu perjumpaan, tetapi meeting tu atas tujuan kerja, bukan pastikan meeting adalah atas tujuan kerja. 10 orang ke bawah sahaja untuk meeting, ya. Jangan ramai-ramai. Yang penting je lah, orang kata kepala yang penting lah, ya. Unit-unit, ketua unit yang penting sahaja ke, orang-orang yang penting sahaja. Dan pastikan jarak 1 meter lah antara satu sama lain, ya. Dan minimiskan tempoh meeting tersebut. Contoh, jangan menyembang pula hal lain, kan. Straight to the point. Okey, kita nak discuss 10 minit sahaja. Okey, kes-kes isu-isu berbangkit apakah kita binting sekarang, tak nak lama-lama. Semua orang kena main peranan. Is it okay to take public transport or try your best to not take public transport at all? Saranan saya, kalau dapat pergi sendiri tu mungkin jauh lebih baik lah. Sebab public transport definitely crowded. Nak menunggu, ya. Kita banyak menggunakan
sempis lah nak masukkan, nak tekan, nak itu, nak tolak semua kan. Jadi jika mampu boleh untuk naik ke kenderaan sendiri, naik kenderaan sendiri. Okey, dalam kenderaan sendiri pun kena, kalau couple dengan kawan-kawan pun pastikan dia ada jarak penjarakan, tak boleh ramai-ramai dalam satu kereta. Okey, public transport mungkin bagi orang yang masih ada kenderaan tiada pilihan, terpaksa juga pakai public transport. Sebab itu kerajaan tetap kena bagi ada public transport. Kita kena faham tak semua orang ada kenderaan. Jadi mereka bergantung pada public transport. Jadi saya harap semua orang sama juga pakai mask, tak perlu kontak. Kau boleh tangan tu duduk diam je, tak perlu sentuh sana sini, tak perlu ni kalau nak gosok-gosok mata ke garuh hidung ke, tahan dulu sekejap. Kita dalam satu ruang yang kita tak ada jaminan yang kita selamat. Dan saya pasti, saya harap pihak MRT, LRT ada orang jaga setiap pintu, ada sanitizer ya. Kemudian mereka pastikan okey, kabin ni muat untuk 8 orang sahaja. So 8 sahaja, tak boleh sesak. Jadi mungkin beratur lebih panjang, mungkin kita tak tahu ya. Jadi kena keluar awal, ambil langkah berjaga-jaga. Ini satu new norm ya, norma baru kan. Ini yang terpaksa kita pakai, ini istilahnya sekarang. Yang terpaksa semua orang kena tunaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat, sebagai seorang insan untuk kebaikan diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat dan keseluruhan negara kita lah. Last but not least, untuk mak bapak ni lepas kerja nak kena balik rumah mandi dulu sebelum jemput anak ke macam mana? Saya rasa going back to practical ke tidak? Di mana taska terletak? Ada taska office, taska baru rumah kan. Jadi terpaksa ambil anak dulu kan. Dan masa taska ni pun ada masa-masa tertentu operasinya. Jadi faktor masa. Yang ideal ialah, kalau yang ideal kita balik dulu, kita bersihkan diri kita, baru kita ambil anak kita. Tetapi saya rasa mungkin tidak praktikal. Okey, yang praktikal apa yang praktikal, jadi sama jugalah hand sanitizer bawa ke mana-mana, pastikan pakai mask, kasih letak di belakang, siap-siap dah, ready dah nak letak anak kan, nak letak anak semua, masuk ke dalam taska, pakai mask, bersih tangan, ambil anak. Nanti macam saya cakap tadi, di taska mereka akan cek suhu semua sekali lagi kan. Sebelum balik pun akan cek suhu. Ambil anak duduk di belakang, minimize kontak. Untuk kalau nak terpaksa dukung ke apa, orang kata keep a distance lah. Pegang anak macam tu elok-elok, letakkan juga dengan kasih. Perlu ada kasih kan, macam tu. Untuk sebab kita belum membersihkan diri kita lagi lah. Tapi itulah kita berharap, if everybody playing their role, melaksanakan tanggungjawab masing-masing, risiko jangkitan tu rendah lah kan. Rasanya boleh tak kita new norm ni? Boleh tak kita The new norm is a great challenge to everybody. Ada satu cabaran untuk ke semua orang ya. Semua lapisan masyarakat. Baik frontliner ke ataupun pekerja-pekerja kilang ke ya. Semua orang, pengusaha, peniaga, restoran, orang kerja bank, satu challenge untuk semua orang. Jadi risau perlu ada. Saya tetap tegaskan di situ supaya kita tak rasa selesa kat comfort zone kita. Nanti lama-lama kita jadi lupa, jadi alpa, jadi lalai, kita tak pakai mask, kita terlupa, kita tak sanitize tangan. Jadi perlu ada disiplin yang tinggi. It's a great challenge. Saya rasa what disarankan tu bunyinya sangat ideal, tetapi adakah dia praktikal? Esoklah masanya untuk kita tengok dan lihat. Jadi saya rasa perlu ada keterbukaan, perlu lihat pada feedback pada semua orang. Pihak kerajaan mungkin perlu dengar juga feedback daripada rakyat, bagaimana hari pertama mereka nak PKPB ni kan, the new norm ni, macam mana hari pertama mereka. Jadi kita kena lihat ada tak lagi langkah-langkah penambahbaikan yang perlu dilakukan. Saya hanya boleh cakap secara general. Selagi kita tak lalui momen tersebut, kita tak berada di kasut orang tersebut, kita takkan tahu. Kita tengoklah esok macam mana. Saya doakan semua agar dilindungi daripada wabak ini, jaga diri masing-masing, jaga kesihatan masing-masing, jujur dengan diri sendiri. Okey, yang penting insya-Allah usaha yang kita kata dah, kita ambil langkah yang terbaik, kita berusaha, kita serahkan pada Allah, kita bertawakal, moga semua-semuanya dapat dielakkan. So itulah dia. Kalau korang rasa video ni bawa manfaat pada korang, jangan lupa
like, share and subscribe. Dan until next time, Assalamualaikum.